Konnichiwa minasan. Selamat kembali ke Jom Jepun. Okey, untuk kelas tata bahasa keempat ni, dia agak susah sikit. So, pastikan kawan-kawan semua tengok dulu dan bagi fasih dulu video kosa kata sebelum ni. Kepada yang dah yakin tu, dah confident, hajime masho. Hari ni kita akan belajar cara nak bagi tahu masa. Cara dia senang je. Cuma cakap ima, nani-nani, ji. Atau nani-nani fun, nani-nani pun des. Nani-nani ji di sini bermaksud jam. Macam jam 2 pagi, 3 pagi. Fun ataupun pula maksud minit. Macam go fun. Go fun. 5 minit. Contohnya, sekarang jam 8.15 minit. Sekarang dalam bahasa Jepun ialah ima. Ima. Pukul 8. Hachiji. Ima, hachiji, 15 minit ialah 15 分. Ima, hachiji, 15 分 des. Kalau nak tanya sekarang jam berapa, sekali lagi kita mula dengan ima, sekarang. Jam berapa ialah nanji. So, dia jadi ima, nanji desu ka? Selain itu, kita pun boleh tanya masa tertentu di tempat tertentu. Contohnya, di Tokyo jam berapa? So, kita kata Tokyo wa. Tapi partikel wa ni kita boleh tukar kepada de. Kalau topik itu adalah tempat. Tapi untuk sementara ni, kita guna wa dulu. Tokyo wa nanji desu ka? Di Tokyo jam berapa? Kita boleh jawab hachiji desu. So, sekarang kita memperkenalkan tata bahasa konjugasi verb tambah mas atau kata kerja tambah mas atau kata bentuk mas. Kata bentuk mas juga adalah kata bentuk yang lebih sopan. Kelas sebelum ni kita ada belajar corak ayat N1 wa, N2 des. N1 di sini ialah subjek dan N2 dijadikan sebagai predikat kepada N1. Misal kata Pak Mat, subjek N1, seorang jurutera, predikat N2. So, Pak Mat wa engineer des. Tapi dalam lesson ni, predikat N2 ni pun boleh jadi kata kerja. So, dia jadi N1 wa verb mas. Kata kerja bentuk mas. Disebabkan kata kerja mas ni dengan des, tahap kesopanan dia hampir sama. So, bila kita guna mas, kita jatuhkan des. Lagi satu, mas ni pun boleh digunakan bila kita ada tabiat untuk membuat sesuatu. So, seperti apa yang kita kata kat video sebelum ni, Jepun ada dua cara percakapan. Kita ada cara sopan, kita ada cara casual. Kolom mas di sini adalah cara sopan. Kolom kamus di sini adalah cara casual. Kita akan belajar kata bentuk kamus di lesen 18 nanti. Sekarang kita fokus dulu kat kata bentuk mas. Untuk bangun, kita kata okimasu. Dalam bentuk kamus, okiru. Tidur ialah nemasu. Bentuk kamus, neru. Belajar ialah benkyou shimasu. Bentuk kamus, benkyou suru. Kerja ialah hatarakimasu. Bentuk kamus, hataraku. Contohnya, saya belajar setiap hari. Watashi wa. Setiap hari ialah mainichi. Watashi wa mainichi. Belajar ialah benkyou shimasu. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Tata bahasa seterusnya, N untuk tarikh atau masa, ni verb, kata kerja. Partikel ni digunakan untuk menunjukkan masa tindakan itu terjadi. N, ni verb. Contohnya, saya tidur pada jam 10. Watashi wa diikuti dengan masa 10 ji. Jam 10. 10 ji ni pada jam 10. Nemasu. Tidur. Watashi wa 10 ji ni nemasu. Saya tidur pada jam 10. Contoh seterusnya, saya bekerja pada 12 April. So, sekarang kita tak guna jam tetapi kita guna tarikh pula. Watashi wa
12 April ialah Shigatsu Juni Nichi. Untuk Jepun, tarikh dia terbalik ya. Dia bermula dengan bulan dulu. Lepas tu baru hari. So, watashi wa Shigatsu Juni Nichi ni hatarakimasu. Saya bekerja pada 12 April. Selain itu, kita boleh gantikan tarikh dengan hari. Misal kata hari Isnin. Watashi wa Ketsuyobi hatarakimasu. So, kalau kita nak tukar kepada ayat soalan, macam awak tidur pukul berapa? Atau awak tidur pada jam berapa? Anata wa pada jam berapa ialah nanji. Nanji ni tidur nemasu. Tanda soalan ka. Anata wa nanji ni nemasu ka? Okey, sekarang cara untuk jadikan mas kepada kata kerja negatif. Mas ialah kata kerja afirmasi positif. Tapi kalau kita nak jadikan dia negatif, kita gantikan mas dengan masen. Jadilah kata kerja negatif. Dan sebagai peringatan sekali lagi, mas ni boleh digunakan untuk melakukan sesebuah tabiat. Contohnya, setiap hari saya bangun pada jam 6. Watashi wa setiap hari ialah mainichi. Pada jam 6, rokuji ni. Dan bangun ialah okimasu. So, sepenuhnya, watashi wa mainichi rokuji ni okimasu. Kita pun boleh guna mas bila kita nak cakap tentang masa depan. Misal kata, esok saya akan bangun pada jam 6. Watashi wa esok ialah ashita. Rokuji ni okimasu. Esok saya akan bangun pada jam 6. Watashi wa ashita rokuji ni okimasu. Sekarang kita cuba tukarkan ayat ni kepada ayat negatif pula. Setiap hari saya tak bangun pada jam 6. Watashi wa mainichi rokuji ni. Lepas tu negatif okimasu. Mas tu kita tukar kepada masen. Okimasen. Watashi wa mainichi rokuji ni okimasen. Ayat ni pula kita jadikan dia negatif. Esok saya tak akan bangun pada jam 6. Semua sama. Watashi wa ashita rokuji ni. Negatif okimasu ialah okimasen. So, watashi wa ashita rokuji ni okimasen. Mungkin esok saya bangun pada jam 7 atau 8. Ashita hachiji ni okimasu. Jadual di bawah ni saya dah tulis beberapa contoh verb atau kata kerja dalam bentuk kata afirmasi positif dan juga negatif. Nemasu. Nemasen. Yasumimasu. Yasumimasen. Hatarakimasu. Hatarakimasen. Okey, sekarang kita tengok kata bantu sudah atau telah. Dalam bahasa Inggeris, kita kata past tense. So, kata kerja bantu sudah atau past tense, dalam bahasa Jepun, kita tukarkan mas kepada mashita. Mashita. Kata kerja tu sudah berlaku. Dan ayat negatif dia pula, kita ambil masen, tambahkan deshita je kat penghujung dia. Jadi, masen deshita. So, contoh pertama, mari kita fokus kepada penggunaan mashita. Saya sudah bangun pada jam 6 pagi ini. Pagi ini ialah kesa. Pada jam 6 pagi ini, kesa rokuji ni. Saya sudah bangun, okimashita. Kesa rokuji ni okimashita. Contoh lain, saya tidak belajar semalam. Semalam ialah kino. Tak belajar ialah benkyou shimasen. Dan sebab perkara ni telah berlaku semalam, kita tambah deshita. Kino benkyou shimasen deshita. Sekali lagi sebagai peringatan, kita tak perlu asyik ulang watashi wa. Kalau dalam konteks ni terang-terang kita sedang cakap tentang diri kita. Ini jadual tadi dengan contoh-contoh kata kerja verb tapi dalam bentuk past tense. Atau dalam bahasa Jepun kita kata
kakoke. Past tense. Nemashita. Nemasen deshita. Yasumimashita. Yasumimasen deshita. Hatarakimashita. Hatarakimasen deshita. Sekarang cara tanya soalan dengan menggunakan kata kerja. Seperti biasa, senang je kita tambah ka kat penghujung ayat. So, verb tambah mas tambah ka. Atau verb tambah mashita tambah ka. Maksudnya macam sudah makan ke? Makan tu kata kerja kat sini. Okey, cuba kita guna maska dulu. Setiap hari awak belajar ke? Mainichi benkyou shimasu ka? Cara jawab ni kita tak boleh guna so desu atau ja arimasen. Sebab so desu atau ja arimasen dikhaskan untuk kata nama atau noun. Untuk kata kerja, kita kena ulang balik verb tambah mas tadi. Hai, benkyou shimasu. Kalau jawapan dia negatif, ialah iye, benkyou shimasen. Contoh lain pula, semalam awak cuti ke? So, disebabkan benda ni dah berlaku pada masa lalu, kita kena guna verb mashita kah? Kino, semalam. Cuti ialah yasumi. Past tense ya, yasumi mashita kah? Semalam awak cuti ke? Kino, yasumi mashita kah? Jawapan dia, hai, yasumimashita. Atau iye, yasumimasen deshita. Poin tata bahasa seterusnya ialah N1 untuk tarikh atau masa, kara N2 untuk tarikh atau masa, made. Contohnya, saya bekerja dari jam 9 hingga jam 6. Watashi wa, jam 9 ialah kuji. Watashi wa kuji kara, dari jam 9 kara sampai jam 6. Rokuji made. Bekerja hatarakimasu. Watashi wa kuji kara rokuji made hatarakimasu. Kita pun boleh guna ayat ni untuk hari. Misal kata, saya bekerja dari Isnin hingga Jumaat. Isnin ialah getsuyobi. Getsuyobi kara Jumaat, kinyobi made hatarakimasu. Saya bekerja dari Isnin hingga Jumaat. Getsuyobi kara kinyobi made hatarakimasu. Contoh seterusnya ialah ia mengambil masa 4 jam dari KL ke Pulau Pinang. Di sini N1 ialah KL, Kuala Lumpur. Kara N2 ialah Pulau Pinang. Dalam bahasa Jepun, kita kata Penan. Penan made yojikan kakarimasu. Mengambil masa 4 jam. Kakarimasu ni nanti kita belajar kat lesson 11. Tapi dalam lesson ni kita fokus kepada N1 dan N2 sebagai tempat dulu. Seterusnya, N1 kara N2 made ni, dia tak semestinya digunakan sebagai satu set. Tapi kita boleh guna asing-asing pun boleh. Contohnya, saya bekerja dari jam 9. Watashi wa kuji kara hatarakimasu. Contoh selainnya, bila dalam taksi, kita boleh guna tolong hantar sampai stesen Shinjuku. Kita boleh cakap Shinjuku eki made onegai shimasu. Lagi salah satu cara kita boleh guna ialah untuk kata kita dari mana. Saya datang dari Malaysia. Kita dah belajar ayat ni kat lesson pertama sekali. Ingat tak? Malaysia kara kimashita. Kimashita di sini bermaksud telah datang. Dari perkataan kimas, datang. Malaysia kara kimashita. Nani-nani kara atau nani-nani made atau kombinasinya boleh digunakan sebagai predikat dengan menambahkan des pada penghujung ayat. Contohnya, bank buka dari jam 9 hingga 4. Bank ialah ginko. Ginko wa kuji kara yoji made des. Bank buka dari jam 9 hingga 4. Ginko wa kuji kara yoji made des. Contoh lain, rehat tengah hari sampai
jam 1:30. Rehat tengah hari ataupun makan tengah hari ialah hiru yasumi. Hiru yasumi wa jam 1:30 ialah 1 30 pun made desu. Kalau nak tanya rehat tengah hari dari jam berapa hingga jam berapa, sekali lagi, hiru yasumi wa jam berapa? Nanji. Nanji kara hingga jam berapa? Nanji made desu. Hiru yasumi wa nanji kara nanji made desu ka? Poin tata bahasa seterusnya ialah partikel to atau maksud dan. Ini digunakan untuk menghubungkan dua noun atau dua kata nama. N1 to N2. Contohnya, hari Sabtu dan Ahad saya tak kerja. Sabtu ialah doyobi. Doyobi to Ahad nichiyobi. Tak kerja, hatarakimasen. Doyobi to nichiyobi wa hatarakimasen. Contoh lain ialah hari Sabtu dan Ahad bank cuti. Bank dalam bahasa Jepun ialah ginko. Ginko wa doyobi to nichiyobi yasumi desu. Tata bahasa terakhir ialah partikel ne pada penghujung ayat. So, ne di sini dalam bahasa Melayu dia fungsi macam kan. Macam nak mengesahkan atau semak balik sesuatu. Contohnya, esok cuti kan? So, esok ialah ashita. Ashita yasumi desu ne. Esok cuti kan? Ashita yasumi desu ne. So, kita boleh jawab dengan so desu. So desu. Ni pun boleh digunakan untuk memastikan sama ada si pendengar setuju dengan si penuntur. Contohnya, panas kan? Atau sejuk kan? Perkataan ni orang Jepun selalu sangat guna bila kita sembang kosong. Atsui desu ne. Panas kan? Atau samui desu ne. Sejuk kan? Kita boleh setuju dengan menjawab so desu ne. Ne ni pun boleh digunakan bila kita nak menunjuk simpati kepada seseorang. Contohnya, susah kan? Atau hebat kan? So, orang Jepun akan kata taihen desu ne bila memberi simpati atau sugoi desu ne bila memberi galakan. Sugoi di sini bermaksud hebat. Kita boleh balas dengan so desu ne. Atau kalau nak singkatkan, desu ne. Atau cara paling singkat, ne. Macam ne kan. Untuk kerja rumah hari ini, saya akan tanya beberapa soalan dan kawan-kawan semua cuba balas balik dalam bahasa Jepun. Dah sedia semua? Konnichiwa. Sochira de ima nanji desu ka? Mainichi nanji ni okimasu ka? Kino no yoru nanji ni nemashita ka? Nanji kara nanji made nemasu ka? Benkyou shimasu ka? Hatarakimasu ka? Yasumi wa nan youbi desu ka? Tamatnya lesen Minano Nihongo tata bahasa keempat. Senang je kan? Tak susah pun. Tapi kalau kawan-kawan ada sebarang soalan, sila tuliskan komen anda di bawah. Dan seperti biasa, mite kudasate arigatou gozaimashita. Hai, mata ne. Bye bye.